Hak dia nak bui sebenarnya keistimewaan itu kepada orang Melayu, hak Islam. Maknanya itu sudut baik juga tu. Dari satu segi kita tengok. Jadi kita tak boleh, maknanya sebab itulah pada saya lah, mana balah sama Islam ni kadang-kadang dia kena ada hak juga. Kena ada hak juga. Jadi kita kena tengok baik buruk dia, sejauh mana nak pergi. Tak bolehlah siapa jadi siapa mana putus hubungan langsung, tak boleh. Mana masih boleh dibaiki lagi. Cuma cara baiki itu masing-masing lah. Allah SWT sajalah yang tahu cara kita nak baiki itu, maksud kita tu lagu mana. Tetapi zahirnya kita tengok memang gitu. Dari segi penyelewengan itu memang banyak lah. Kita kata orang yang kita harap-harap sepatutnya membela agama pun duduk senyap, duduk buat bercanggah dengan agama. Di satu segi kan. Tetapi inilah masalah politik, masalah semasa ni kadang-kadang jadi menyukarkan untuk orang-orang cerdik ni buat keputusan. Kalau tak ada langsung pun susah juga. Tak ada perlindungan pula pada orang Islam. Kepada orang Melayu yang majoritinya umumnya Islam. Dengan sebab itu terpaksa kena perah jugalah, kita kata. Terima jugalah. Pahit pun telan jugalah. Naik mana-mana pun terpaksa kena telan juga. Setengah-setengah perkara tu, walaupun tidak suka. Itu kenyataan kita. Kenyataan kita. Itulah benarnya. Kalau kita nak tengok, lah. Kalau nak buat Islam semua tu boleh tahan buat, peluang tu banyak. Lah ni lah peluang banyak. Tapi tidak gitu tu lah. Tidak gitu. Jadi dari segitu kita kena sama-sama usaha lah. Kena sama-sama usaha. Dan fikir, kena melera juga auto ni. Dari segi hak baik dia, buruk dia, kena tahu. Hak baik dia pun kita kena iktiraf juga, akui juga. Nanti kalau kita tidak iktiraf kebaikan orang, kadang-kadang kebaikan kita pun orang tidak akan iktiraf juga. Itu akibat dia. Biar bersederhana lah. Biar dengan matang. Apabila buat sesuatu keputusan tu, kita tak boleh tengok dari segi buruk dia saja. Banyak perkara lah dalam hidup ni. Hak buruk kita kadang-kadang fikir tak ada faedah sikit apa ni. Tapi kena melera juga. Sebab apa, fikir jangka panjang, fikir hak umum, fikir hak ramai-ramai. Ada segitu. Itu satu perkara. Yang kedua, dari segi hak bid'ah tadi kan, memanglah kalau kita tidak jelas benda ni, masalah bid'ah tu confuse sungguh lah. Tapi kalau kita sudah jelas, supaya hak baru ni tu sebagai asas ya sebenarnya, sebagai asas. Jadi kalau kita kata nak suruh kita tahu semua, mana ikuti terus lah. Ikuti terus lah, barulah kita akan tahu apa dia hak bid'ah, apa dia hak tidak bid'ah. Kita bersangka baik dengan ulama-ulama, dengan orang-orang yang memang telah banyak berjasa kepada agama ni. Kalau tak ada dia, mungkin kita pun tidak lagu ni keadaannya. Tapi kita kena sedar juga bahawa orang panggil ulama, dia pun boleh tergelincir, dia pun boleh tersalah. Kena sedar juga tu. Hak benda nampak benda ni, orang sama-sama mengaji, dia nampak. Kalau hak tak ngaji, dia tak apa nampak. Gelincir ke tidak gelincir, lari ke tidak lari, lari ke tidak lari. Jadi kita kena bila-bila akui, memang ulama-ulama dia, kita kena anggap gini. Pada saya lah, pada saya perhati, kita tak boleh nak suka buruk dengan sengaja dia tu nak bawa benda yang tak betul dalam agama. Tidak gitu. Keadaan ulama-ulama tempat kita ni tidak gitu. Sebab apa? Kita perhati ulama-ulama tempat kita ni daripada dulu, dia sanggup berkorbankan agama. Tak ada ambil gaji, tak ada gapo, buat kerja agama, mengajar agama. Cuma yang dalam perkara tu dia terkeliru. Setengah-setengah orang tak boleh. Kalau kita kata dia terkeliru, dia tersalah. Dia naik angin. Itu tak kena sikit tu. Apa salahnya? Kalau kita kata dia tersalah, mungkin dia tidak masuk kan? Dia tidak masuk. Jadi hak dia duduk buat tu banyak. Pada kita, dia tidak kata salah. Dia tidak kata dia salah. Dia duduk anggap betul. Situlah kita kata dia salah. Sepatutnya benda-benda gini, hak kata salah, tidak salah ni, mana duduk di tempat dia lah. Jangan lebih sampai kita menafikan, mengingkari segala jasa-jasa dia. Tu tak kena.
Dan kita siapa menuduh dia memang dengan niat, dengan penuh kesedaran, dia tahu benda ni benda bid'ah, lepas tu dia nak bawa benda ni dalam agama biar orang masuk ngaku, ada tidak gitu. Tapi dia keliru. Setara tu ya kita boleh kata dia keliru, dan kekeliruan ini tidak patut diteruskan. Sepatutnya dengan dada yang terbuka, dengan hati yang sejuk, yang tenang, mana cuba terimalah benda tu, cuba fikir molek. Sebab apabila satu pihak royak dengan dalil, kita ni kena rujuk kepada Quran dan Sunnah kan. Bila royak dah, sepatutnya kena timbang. Kena lah, kena. Mana-mana hak tak belaga tu tak sesuai. Jangan kita nak sesuaikan hadis tu, Quran tu dengan kita. Kita kena sesuaikan kita ni dengan Quran, dengan hadis tu. Baru jadi molek, baru jadi tidak timbul perbalahan. Kalau tidak, tak habis. Sebabnya kalau kita nak royak kan tak, memang susah. Kalau kita nak royak, takkan salah benda ni. Alik ni ulama berapa ramai ni duk buat. Alik ni pun dia boleh kata lagu tu juga. Takkan salah alik ni. Berapa ramai ulama duk buat lagu ni. Tak sudah. Baru sudah apabila kembali kepada Quran dan Sunnah. Macam baru ni kita sebut dah, sahabat-sahabat tu apa ya, benda ni benda amalan, benda molek lah pada dasarnya. Tapi apa dia tak kena gitu. Baru ni kan kita sebut dah contoh banyak dah, menunjukkan bahawa orang panggil bid'ah idhafiyah tu pun tak boleh juga. Lepas tu ulama dah buat benda, dia boleh jadi tak sabarlah hadis tu ke dia. Dia tak jelira molek tu. Buah butir tu. Cuba kalau hadam molek tu. Hadam molek. Bahawa bid'ah ni, bid'ah idhafiyah ni ada. Bid'ah idhafiyah ni tak boleh juga. Bukti tak boleh. Sahabat tak sih. Sahabat lari nak benar. Benda kecil ya kita kata. Tak lari daripada tuntut asal tu. Taswib je, ajak orang mari. Lepas pada qamat. Tak boleh kata lagu tu. Taswib. Siapa dia pandai tak ada dah kelebihan. Mai Jumaat. Dalam masjid tu kelebihan masjid tak ada. Berapa gitu mu? Cuba kita fikir. Jadi orang hok duduk buat benda-benda, kita kata dapat kau ngaji Quran. Ngati tak molek apa? Dia kena tengok tadi. Tu kita jadikan sebagai landasan. Kalau tak kembali situ susah. Duk kata ulama dibuat ulama. Tak sudah lah tu. Hak mana lebih betul? Hak ikut cara sahabat tu kau? Sahabat lebih tahu tentang sunnah, tentang bid'ahnya. Kau hak meninggalkan hak tu. Dengan cara dia kata tak apa. Sebab benda ni asasnya molek. Bila asasnya molek tak apa lah buat. Kita nak buat lagu mana-mana pun tak apa. Hak mana lebih betul? Dia kena, apabila kembali situ boleh ukur sahaja, boleh tengok sahaja. Itu penawar dia. Kalau nak kembali kepada ulama tak habis. Sebab orang ni boleh kata ulama ni tak buat. Misalnya kita kata hak ni mengatik lah, kita kata rumah si mati ke apa, tempat kita buat, kita kata orang buat. Bukan apa ni, tempat kita ni pun terhak juga. Kalau kita tengok keluar lagu lain. Kalau luar negeri lagi lain lah, kita ada langsung. Jadi orang boleh kata dulu tak ada tu, ulama-ulama tak ada buat. Sebab tu tak sudah. Jadi orang yang keliru ni sebab dia kira sanilah bid'ah ni, dia kira bid'ah hasanah. Sebab apa? Sebab asas dia tu molek. Bila asas dia tu molek, kita buat benda tu walaupun Nabi tak buat, sahabat tak buat pun hasanah lah tu. Orang panggil bid'ah hasanah. Dia pergi gitu. Kalau lah bid'ah hasanah tu lagu tu, tentu sahabat-sahabat kita kemukakan baru ni tak marah lah, tak lari lah. Sebab muka molek. Apa yang dia marah? Muka betul benda molek. Sebab tak kena letak. Maknanya kita boleh buat kaedah kesimpulan. Sesuatu yang ada tapi tidak ditetapkan oleh Nabi SAW, kita letak benda tu pun jadi bid'ah idhafiyah. Sesuatu yang ada asal dia molek asal dia, tapi kita tambah jadi bid'ahnya. Hak tepat tak boleh tambah, kita tambah atas dasar kita kata benda ni molek, soleh lagu tu. Baru ni kan kita buat contoh dah, yang antara contohnya ubat. Memang benda tu molek dah, ubat tu untuk sakit kita dah. Tapi doktor suruh makan 2 butir
sekali makan. Kita tak boleh buat mana-mana makan limau putih sementara ubat tu ubat kita.